Seterusnya kita nak bercakap berkenaan tentang suatu pertandingan debat yang berprestij antara Institut Pengajian Tinggi Malaysia, dan ini sebenarnya sudah pun dipertandingkan sejak puluhan tahun yang lalu. Jadi pertandingan debat ini sudah pun melahirkan ramai insan-insan hebat di luar sana. Jadi ia mampu untuk mengasah minda kreativiti dan juga bagaimana untuk mengasah aspek-aspek public speaking bagi seseorang pendebat itu. Debat Diraja 2023 antara IPT Malaysia yang dianjurkan di UiTM Shah Alam pada minggu hadapan. Untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang finalenya ataupun acara akhir bagi debat Diraja ini, bersama dengan saya Puan Mizan Muhammad dan juga Tuan Azmi Mat. Apa khabar? Assalamualaikum. Puan Mizan selaku Ketua Hakim Debat Diraja 2023 dan juga Tuan Azmi Mat selaku Koordinator Debat UiTM. Ini edisi yang boleh katakan gah dan meriah juga ya. Dan macam mana penganjuran untuk debat Diraja 2023 ini, Puan Mizan? Baik, terima kasih Is menjemput kami ke studio untuk berkongsi maklumat tentang debat Diraja tahun 2023 yang merupakan edisi ke-23 sejak dimula dipertandingkan pada tahun 1995. Dan Alhamdulillah tahun ini dengan sokongan dan kerjasama pelbagai pihak, terutamanya dari Kementerian Pengajian Tinggi, Pendidikan Tinggi dan sudah pastinya tuan rumah UiTM Shah Alam, kita berjaya untuk mengembalikan 5 kategori dipertandingkan untuk tahun ini. Kali terakhir 5 kategori dipertandingkan ini adalah pada tahun 2007. Jadi kita sangat-sangat berterima kasihlah kepada pihak UiTM kerana kesanggupan mereka untuk menjadi host untuk pertandingan yang sebegini besarlah skala dia. Nak dibandingkan beberapa tahun yang terkebelakang, kita hanya ada 2 kategori bahasa. Tetapi pada tahun ini kita ada 3 kategori bahasa. Kita perkenalkan semula kategori bahasa Melayu, ada kategori utama dan muda. Bahasa Inggeris juga ada utama dan muda, dan yang kelima kategori bahasa Arab. Macam mana utama dan muda itu dibahagikan untuk penyertaannya itu? Baik. Untuk kategori utama, pesertanya perlulah pendebat dari tahun kedua, dari mana-mana tahun pengajian. Tetapi untuk kategori muda hanya khusus kepada pelajar yang berada di tahun kedua ke bawah. Boleh kata pendebat junior? Junior, betul. Pendebat muda. Dikembalikan semula kategori bahasa Arab. Betul. Ini antara imbasan yang berlaku pada tahun lepas untuk penganjuran bagi kategori bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Betul. Kali ini difahamkan dengan keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor, juga dengan kehadiran yang berhormat Menteri Pengajian Tinggi dan juga ahli-ahli lembaga pengarah UiTM sendiri. Jadi ini satu penganjuran dalam skala yang besar yang akan dianjurkan oleh UiTM Shah Alam. Persediaan untuk tarikh 18 Disember ini bagaimana, Tuan? Untuk persediaan, saya pertama kali terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia untuk slot khas untuk debat Diraja. Untuk persediaan setakat ini boleh katakan 85% sudah hampir-hampir komplit. Di mana kita telah bersiap sedia dari segi protokol dan sebagainya, dan insya-Allah pada 18 hari bulan nanti di pertandingan akhir debat bahasa Melayu kategori utama dan juga majlis penutup itu, kita angkat lebih kurang 3,000 penonton yang akan memenuhi Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Kita banyak kisah kita dalam debat Diraja ini, Puan Mizan. Saya teringat sewaktu di Universiti Malaya, Tuanku Raja Nazrin berangkat untuk menyempurnakan atur cara finale. Jadi kali ini buat julung-julung kalinya juga Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor akan turut berangkat. Jadi debat Diraja ini apa yang dibezakan dengan debat-debat yang lain dan juga istimewanya debat Diraja ini, Puan? Baik, debat Diraja ni kalau dalam sejarah debat antara Institut Pengajian Tinggi di Malaysia, dia adalah antara yang tertua lah, yang pakai format ala Parlimen Malaysia. Dan sudah pastinya keunikan dan cabaran pertandingan debat Diraja ini ialah pada usul-usul yang kita berikan kepada pendebat. Kerana untuk debat Diraja, usulnya tidak mengkhusus kepada satu-satu isu. Contoh kalau debat alam sekitar, isunya alam sekitar yang kita nak angkat. Tetapi kalau debat Diraja ini, dia merentasi pelbagai isu, dari isu politik, antarabangsa, ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya. Jadi pendebat yang nak berdebat di pertandingan debat Diraja ni, mereka persiapannya perlu lebih.
Okey. Perlu lebih dan sudah pastinya kerana tajuk-tajuk hanya diberikan kepada mereka 30 minit sebelum pertandingan sahaja. Bila cakap tu saya mengimbau kenangan lama. Kan? Dia punya pressure, dia punya Tak boleh dibayangkan. Memang kita memerlukan persiapan yang sangat rapi, pembacaan yang sangat teliti. Ya. Difahamkan 8 pasukan akhir akan ke peringkat suku akhir, semifinal. Betul, untuk dan setiap juga kategori. Setiap kategori. Jadi pusingan awal sudah diadakan? Pusingan awal sudah diadakan pada 18 dan 19 November yang lalu. Okey. Kita adakan secara dalam talian. Jadi untuk 8 pasukan terbaik untuk setiap kategori akan datang ke UiTM pada 15 hari bulan ini, hari Jumaat, untuk meneruskan perjuangan mereka di peringkat suku akhir, separuh akhir dan juga akhirlah. Dianggarkan lebih kurang 140 peserta yang akan hadir pada 15 hingga 18 hari bulan nanti. Okey, wow, ramai ya. Tapi kalau kesemuanya bertanding dalam pusingan awal itu lebih ramai sebenarnya. Lebih ramai, dianggarkan lebih kurang 400 orang. Okey, jadi peserta akan hadir pada Sabtu dan Ahad nanti. Jumaat sudah mula berkampung. Knockout round. Ya, untuk pendaftaran. Hari Sabtu 16 hari bulan akan berlangsung suku akhir dan separuh akhir. Okey. Untuk semua kategori, pasukan yang layak ke peringkat akhir akan bertanding pada 17 hari bulan, itu Ahad lah. Pagi itu kita mulakan dengan kategori muda dahulu. Okey. Untuk bahasa Inggeris, bahasa Melayu muda dan bahasa Arab utama. Pada sebelah petang ada pertandingan akhir kategori utama bahasa Inggeris. Okey. Pada kemuncak 18 adalah kategori akhir untuk bahasa Melayu utama. Difahamkan disebabkan piala pusingan itu sudah 3 kali berturut-turut dimenangi oleh UiAM. Betul. Tahun Untuk ini kategori akan utama. ditukar. Tahun ini akan ditukar ke piala baru yang direka bentuk khas oleh Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM. Wow. Untuk 3 piala pusingan. Wow, very resourceful. Ya. Alhamdulillah lah setakat ni. Jadi itu akan diperkenalkan piala baru dan akan diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Betul. Selangor. Alhamdulillah kita nak menyaksikan siapakah yang bakal merebut piala baru. Piala baru itu, Debat betul. Diraja 2023. Adakah UiA sekali lagi akan merebut kembali? Macam mana? Kita tengok macam mana. Kita lihat bagaimana nanti. Tetapi mengembalikan semua kategori, 3 kategori. Kalau sebelum ini mungkin bahasa Melayu dan bahasa Inggeris saja. Bahasa Inggeris saja. Pelibatan bahasa Arab. Bagaimana untuk kita melihat dari segi penjurian, adjudicator mengumpulkan ke semua juri-juri, adakah didatangkan dari Madum saja ataupun ada juri-juri jemputan juga didatangkan? Baik, untuk tahun ni kita sangat-sangat berterima kasih dengan komitmen pelbagai agensi, wakil-wakil daripada pelbagai agensi, sebab saya kira tahun ni kita berjaya mengumpulkan bukan sekadar alumni. Sebab kalau tahun-tahun kebelakang ni biasanya debat diraja ini adalah perkampungan alumni debat. Khususnya orang-orang Madum lah kan. Tetapi untuk tahun ni kita menjemput juga wakil-wakil daripada agensi yang telah sekian lama bekerjasama dengan pihak Madum dalam menganjurkan pertandingan debat di Malaysia. Contohnya kita ada pegawai-pegawai ataupun hakim-hakim daripada Jabatan Alam Sekitar, daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Okey. Ada juga daripada NGO Malaysia, Islamic Relief Malaysia. Okey. Dan untuk kategori bahasa Arab, kita ada juga sebab kita buat secara dalam talian hari itu. Jadi kita berjaya juga menarik hakim-hakim dari luar negara yang berada di Singapura dan juga di Indonesia untuk turut sama menjadi hakim. Alhamdulillah lah. Jadi kita tahun ni kita punya pool of adjudicators tu sangat variasi. Okey. Dan datang dari pelbagai latar belakang dan kepakaran. InsyaAllah kita akan menyaksikan kemeriahan finalenya nanti ya. Ya. Sehari sebelum itu difahamkan juga ada malam anugerah Pada 15 hari bulan akan diadakan majlis makan, majlis kecemerlangan Anugerah Madum yang akan mengiktiraf dan memberi penghargaan kepada pasukan yang telah banyak mengharumkan nama universiti juga nama negara di peringkat antarabangsa, terutamanya untuk kategori bahasa Inggeris lah. Okey. Pengalaman Puan Mizan ya, kalau kita lihat pendebat-pendebat ini banyak dilahirkan. Debat diraja banyak melahirkan pendebat yang pergi ke peringkat antarabangsa. Khususnya dalam kategori bahasa Inggeris ya. Kita mempunyai beberapa nama-nama prolific yang pernah juga terlibat dalam debat bahasa Inggeris ke peringkat antarabangsa. Jadi ini juga boleh memungkinkan untuk mencari wakil-wakil yang berpotensi untuk ke peringkat antarabangsa khusus dalam kategori bahasa Inggeris, Puan. Betul.
Dan bukan saja untuk bahasa Inggeris, sebab tu kita perkenalkan semula juga bahasa Arab. Sebab sebenarnya kalau di peringkat antarabangsa, untuk kategori bahasa Inggeris dan bahasa Arab, dia sebenarnya agak rancak. Ada banyak pertandingan yang dilangsungkan di pelbagai negara. Ya. Dan tahun ni, hujung tahun ni, insya-Allah kita akan ke Vietnam untuk pertandingan debat antarabangsa World Universities Debating Championship. Okey. Di Vietnam, akan berkampung di Vietnam hujung tahun ni. Jadi debat diraja ni dia boleh menjadi pentas awal untuk mereka berlatih lah, Pemanas membuat badan. persiapan pemanas badan sebelum mereka beraksi di peringkat antarabangsa di Vietnam nanti, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Negara kita selalu mencipta kejayaan, Ya. UIA, UiTM, Betul. selalu mencipta kejayaan di peringkat antarabangsa. Mungkinkah nama-nama ataupun kumpulan-kumpulan dan universiti-universiti yang baru mencipta kejayaan di debat diraja nanti? Mana tahu? Kalau tengokkan pada Sangat tidak mustahil sebenarnya melihat kepada pasukan yang berjaya ke pusingan menang mara. Ya. Terdapat beberapa universiti muda yang telah mula mencipta nama dalam arena perdebatan di negara kita khusus. antaranya yang Antaranya boleh saya katakan UMK, Dan kita ada tahun ni dari Unimas. Unimas, ya. Untuk kategori bahasa Inggeris, tua dan muda sebenarnya. Ya, betul. Utama dan muda. Utama dan muda. Mereka Dua akan- daripada Unimas. amat jarang ya, kita melihat ini. Sangat jarang, tapi mereka memberikan persembahan yang sangat baik di peringkat saringan. Okey, untuk usul itu nanti akan ditentukan oleh pihak Madum sendiri. Betul. Oleh pihak jawatankuasa kehakiman utama dan teknikal, kita akan tentukan usul-usulnya. Dan sudah pasti usul-usul untuk pusingan menang mara ni dia lebih mencabarlah. Isu-isu yang lebih terkini dan lebih kompleks dari segi perbincangannya, sebab kita nak benar-benar menguji pasukan mana yang sebenarnya yang akan beraksi di pentas akhir. Okey, dah ala-ala kita bercakap tentang pentas akhir, Ya. kita terus fokus pada pentas akhir, atur caranya bagaimana dan apakah yang disusun atur oleh pihak pengajur UiTM Shah Alam bagi pentas akhir dengan menerima keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Serang. Okey, untuk pertandingan akhir seperti saya maklum, Encik Ismail akan menjadi tuan yang di-Pertua Dewan pada hari tersebut. Tak simpan Terima kasih rahsia. atas penerimaan jemputan itu. Ya. InsyaAllah Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor telah bersetuju untuk mencemaduli untuk berangkat ke UiTM pada hari tersebut dan akan dihadiri juga oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi dan juga Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Dianggarkan macam cakap tadi 3,000 penonton akan memenuhi Dewan Agung Tuanku Chancellor kerana ini adalah pertandingan pertama debat yang menggunakan Dewan Agung Tuanku Chancellor sebagai venue utama untuk pertandingan debat di UiTM. Ya. Dan juga akan dilengkapi dengan persembahan yang menarik yang akan disajikan oleh pelajar UiTM daripada Kolej Pengajian Seni Kreatif juga. Tarian dan juga persembahan choir, chamber choir. Okey. UiTM. Bila sudah namanya debat diraja ini, pastinya ia agak istimewa berbanding debat lain kerana ia diperkenankan oleh tuanku ataupun diperkenankan oleh pihak istana sendiri. Jadi prestisnya itu sudah pasti lebih besar. Maka sudah pasti itu dilaksanakan pada penghujung tahun sebagai penghujung kalender bagi atur cara mana-mana tournament debate universiti. Jadi pengharapan pengajur bagi debat diraja 2023 yang akan berlangsung insya-Allah dengan meriah dan jayanya nanti. Harapan kami dengan penganjuran debat diraja ini, kita pertamanya dapat mengangkat debat itu sebagai satu aktiviti yang bukan sahaja dilihat sebagai pertandingan antara institusi, tetapi kita mahu ianya menjadi tradisi, menjadi culture, menjadi amalan di peringkat akar umbi juga. Okey. Sebab saya kira debat ini adalah satu platform, satu tempat yang mana kita boleh membina kefahaman masyarakat tentang sesuatu isu. Dan boleh juga menjadi platform untuk kita mencari solusi terhadap isu-isu yang berbangkit yang ada dalam kalangan masyarakat kita. Jadi kita harap dengan pembudayaan ini, pembudayaan
aktiviti keilmuan. Ini dapat diterapkan bukan sahaja di kalangan pendebat tetapi juga di kalangan penonton. Dan kita nak lihat satu masyarakat sivik yang intelek, yang matang dalam membicarakan sebarang isu ataupun sebarang permasalahan yang kita ada. Sebab saya kira banyak sahaja aktiviti ini sebenarnya banyak berlaku. Kalau terutama sewaktu musim pilihan raya lah contohnya, kan. Betul. Di kedai-kedai kopi dan sebagainya tu akan ada sahaja perdebatan di kalangan perdebatan kecil tu, tetapi kita nak melihat supaya ianya berlaku dalam keadaan yang lebih harmoni, lebih formal dan lebih menghormati perbezaan pendapat itu. InsyaAllah. Akan dibuka kepada umum yang datang untuk menghadiri nanti? Ia akan dibuka kepada umum. Sesiapa sahaja yang berada di sekitar Shah Alam mungkin boleh hadir ke Dewan Agung Tuanku Chancellor pada 18 hari bulan untuk menyaksikan pertandingan akhir, dan juga 17 hari bulan juga dibuka kepada umum untuk kategori bahasa Inggeris utama di Dewan Agung Tuanku Chancellor juga. Di ATC juga di DATC. Baik. Dan kita ada live streaming juga di YouTube nanti. Di YouTube UiTM Official. untuk official. UiTM Official. UiTM Perseriman langsung. Debat Diraja 2023 yang mempertaruhkan kredibiliti dan juga kehebatan IPT yang bertanding. Terima kasih Puan Mizan, terima kasih Tuan Azmi kerana bersama dengan kami. Jangan lupa tarikhnya pada 17 dan juga 18 untuk atur cara akhir bagi kategori bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu.